Okey. Okey. So ini kita cerita mengapa berlaku insulin resistan. Kita pergi pada insulin resistan dulu, ya. Tengok orang Malaysia makan, Orang Malaysia makan, dia makan nasi. Okay. So nasi tu karbohidrat. So nasi tu bila makan, dia memerlukan penghadaman. So proses berlaku berjam-jam lah. So bila proses tu berlaku, penghadaman bla bla bla, so gula akan dikeluarkan daripada nasi-nasi tadi. So jadi insulin kita bila gula nampak gula, dia akan produce. Pankreas akan produce insulin untuk kawal gula yang dah keluar ni tadi. Okay. So kalau kita makan kanji banyak, gula akan release banyak lah. Banyak dia pergi. Kalau kita makan kanji, kita jadikan dia nasi lemak ke, kita campur sayur ke, campur fiber ke, campur apa ke, jadi lambat sikit. Bila dia lambat, jadi insulin pun cantik lah. Sebab tu bila kita makan, kena seimbang. Supaya dia panggil GI lah. GI ni adalah kadar pembawasan gula. Kalau makan nasi, sekali memang gula akan banyak lah keluar kan. Kalau kita campur sayur, campur fiber, campur buah, campur bla bla bla, jadi dia kurang sikit, slow sikit, GI jadi rendah. Bila GI rendah, so boleh cover lah. Orang Malaysia ni pula, bila dia makan nasi tu dah baru nak diproses. Lepas makan nasi, dia minum apa? So bila dia minum benda ni, yang ni belum datang lagi ni. So insulin kita dah pump. Insulin kita pun keluar. Insulin kita dah pump dah keluar kan. So bila insulin kita keluar, banyak tau. Sebab apa? Sebab kita makan gula ringkas. Gula yang ringkas. Mana gula ringkas mana? Dia datang. Yang ni dia sikit kan. Sikit. Okay lah. Yang ni dia kena di spark. Bila dia spark, bila selalu spark, then situlah berlakunya resistan. So bila dia terkejut, dia keluar banyak-banyak. Bila banyak, jadi sel badan kita dah pening. Banyak sangat. Itu kita cerita dalam bahasa kita lah, dia pening. Insulin ketuk pun dia buat bodoh. Dia tak tahu. Insulin dah ketuk. Buka lah, gula nak masuk. Sel badan sebab banyak sangat. Dah lah banyak, relax lah. Ya, relax. Yang kita makan tadi, keluar pula gula. Lembat lagi. Itu coklat pula. So kita dah gasak dia. Kita dah bagi dia bebanan. Tak, sekali-sekala okey. Lama-lama dia akan menderita. Dah resisten lama-lama, pankreas pun dah letih. Satu hal. Hal yang kedua, kita makan benda yang menyebabkan keradangan. Yang menyebabkan keradangan, kalau kita nak faham, mudah je. Makanan yang dah diproses. Macam nasi Arab, asli. Makan ayam, makan daging boleh. Jangan makan burger. Maknanya yang dah diproses. Mana proses food. Keropok ke, sekali-sekala okey lah. Tak kira. Jadi untuk kita mudah faham, makanan yang telah diproses, itu makanan yang boleh menyebabkan keradangan. Keradangan ni, ramai kita tahu keradangan ni cerita dia gini je. Kita kena nyamuk gigit. Lepas tu kita bengkak. Bengkak dia apa? Dia panggil bedah. Bengkak So bengkak ni adalah tindakan badan sebenarnya. Badan kita untuk keluarkan kesan daripada gigitan. Sebab nyamuk dia bukan setakat gigit, dia jahat, dia keluarkan dia punya radio dia tu. Radio dia tu adalah benda asing. So badan kita nampak benda asing, dia mesti attack. Bila attack, so itulah keradangan. Keradangan adalah proses yang bagus untuk melindung badan kita supaya tak sakit. Okey. Itu yang kita nampak. Tapi keradangan dalam badan kita yang kita tak nampak, akibat daripada kita mengambil makanan-makanan yang proses tadi, kan, menyebabkan kita punya salur darah radang, sel kita jadi apa, bila salur darah kita meradang, itu yang akan jadi benda lain, itu akan jadi stroke, jadi apa tu. Jadi sel-sel kita bila dah radang,
lama-lama dia akan, fungsi dia akan terganggu. Kan? Radang mati, fungsi terganggu. Mana sel-sel mati kan, tak dapat replace dengan cepat. Begitu juga berlaku dalam pankreas. Itu sebab kita kata selalu makan benda goreng, keropok boleh menyebabkan kencing manis. Orang kata, oh tak logik. Bukan sebab gula. Gula satu hal. So bila dah jadi macam ni, jadi dia kawal gula, dia akan jadi fail lah. Bila sel beta yang producekan insulin tu dah fail, macam mana dia nak produce lagi? Betul tak? Itu yang sampai ke tahap yang dia inject tu. Dah jadi dependent. Sebab pankreas dia dah gagal menghasilkan insulin. Boleh faham ya? Ini proses cerita ni sebenarnya. Dengan customer kita tak cerita macam ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Supaya senang kita tahu. Bila orang tanya. Kan? Oh, saya tak boleh makan gula sebab ni. Bila dah ni, memang kena sekat gula lah. Sebab apa kena sekat? Sebab badan dah gagal kawal. Jadi kena sekat. Bukan sekat, totally sekat. Sebab badan kita perlukan gula. Cuma gula tu kena kurang sikit. Sebab dah gagal nak kawal, kurang sikit. Itu cerita dia. Jadi dua kes. Satu kes insulin yang rintang, yang rintang tadi, yang sel badan kita dah tak kena insulin. Yang kedua, pankreas problem. Ini dua keadaan yang biasa berlaku. Sebab apa? Sebab makanan viral. Masa PKP banyak sangat. Sebab tu lepas PKP doktor kat langgar, alhamdulillah. Ramai orang sakit. Sebab apa? Sebab masa PKP dia makan banyak. Orang biasalah orang bisnes kan. Buat tu, buat ni kan. Boleh makan, bukan tak boleh. Boleh makan. Cuma kita ni. Bagi orang sihat tak ada masalah, dia makan lah. Orang sihat dia makan. Tapi orang macam manis, dia jaga. So, restoran. Jangan ceritalah restoran tu pening kepada. Kalau pergi Johor Bahru, Masya Allah. Johor Bahru Pak Cik pergi di Pak Cik ada JV ya, satu kilang dekat Iskandar Puteri. So pekan dia adalah Bukit Indah lah kat Kelang Patah tu. Situ mana ada Melayu. Kan? Melayu memang tak, ya sebab Singapura yang ramai kan, Korea semua. Restoran ni, ya Allah, Jepun, Korea. Kita pun makan Jepun, Korea. Tengok lah kata alat. Jepun, Korea. Keren. Sekarang pun tengok lah. Kawan Pak Cik 28 tahun duduk kat Jepun. Sekarang balik Malaysia, kerja dia tarik orang Jepun masuk. Kan? So, banyak restoran Jepun, supermarket pun di Jepun dah. Macam-macam. Ada CU apa lagi. Macam-macam kan. CU Korea pun ada lagi. Banyaklah dekat pun ada dah barang Jepun. Jadi kita tergila dengan trend restoran viral dengan makanan viral. Saya kan sejak pindah kan cari tempat viral. Ya. Sekandar. So ni dia. Salah. Yang boleh merosakkan. Salah. So insulin resistant ini dia. Banyak. Yang kedua belly fat. Lemak dia panggil lemak dia panggil apa? Lemak dalam visceral fat. Sebab tu dia tekan sini kan. Kalau tekan sini lebih sensi tu. Orang perempuan dia lebih sikit orang lelaki. Pasti awak sikit. Tak sampai sensi pun. Maknanya maksudnya lemak yang ada dalam rongga, perut, hati kita. So lemak ni dia akan bagi tekanan pada pankreas. Tak? Ada orang kurus tapi belly fat banyak, dalam banyak. Ada. Ramai. Dia panggil visceral fat. Ada orang badan besar tapi tak ada. Kurang. Visceral fat ada. Ada yang badan nampak besar tapi dalam tak ada visceral fat. Lemak yang ada di rongga-rongga perut, hati kita punya dalam lah. So dia boleh himpit. So dia juga boleh menyebabkan insulin resistant. Ini yang kita tahulah. Okay.